Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita syukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita berjumpa, bertemu. Minta maaf lambat sikit daripada biasa kerana tadi ada atur cara penyerahan memorandum. Saya cerita sikit lagi. InsyaAllah kita mulakan dengan kita membaca kalimah syahadah. Kalimah syahadah. A'udzubillahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, teman-teman, kita syukur pada Allah diberikan kesempatan. Alhamdulillah pada hari ini kita ada kita buat live bersama-sama dengan StreamYard. StreamYard ni satu software lah kita nak try. Cumanya dengan bantuan teknikal lah daripada orang kawan-kawan kita ni, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan lah, makan maju sikit insyaAllah. Jadi kita terlewat hari ini, Allah izin dengan ada beberapa teknikal, kita cuba siapkan beberapa teknikal. Di samping petang tadi, kita cuba membawa satu perkara kepada pihak kerajaan, pihak parlimen untuk sama-sama memerhatikan tentang isu stateless. Isu stateless. Stateless ni maknanya isu di mana orang-orang yang lahir di negara kita ni tetapi dia tak cukup dokumen. Documentation tak cukup. Jadi bila documentation tak cukup, maka mereka ni tidak ada kad penalan, tidak ada surat beranak. Surat beranak pun mungkin tak ada. Kad penalan pun mungkin, dan memang tak adalah, kad memang tak ada. Jadi menjadi masalahnya terutamanya di Sabah, bukan di sini. Di mana kawan-kawan, saudara kita seagama yang telah berhadapan dengan kesusahan yang tak akhir sekali, oleh kerana mereka mempunyai masalah dokumentasi ini, mereka telah ditangkap dan dibawa ke pusat tahanan sementara, tahanan sementara immigration. Sementara kalau parti pendatang tanpa izin itu, kita akan hantar semula ke negara asal, Indonesia ke Filipina ke mana-manalah. Kalau pelarian, dia ada UNHCR, dia ada kad refugees pelarian daripada United Nations, UNHCR. Tapi kalau stateless tak ada. Dia nak pergi ke tempat lain tak boleh, dia lahir kat negara kita yang sudah 4 generasi, 5 generasi sekarang ni, daripada sebelum perang, masa perang dulu,
Dan kemudian selepas tu sampai sekarang masih tidak ada identiti, tak ada IC, tidak ada apa documentation. Jadi mereka ni ditangkap juga. Dan akhirnya selepas ditangkap, mereka ni dibawa ke pusat tahanan. Dan di pusat tahanan itulah kita dapati mereka berada dalam kesusahan sampai 2 tahun, 3 tahun duduk di pusat tahanan. Ada yang mati, ada yang beranak pinak di dalam situ dan akhirnya mereka mendapat kesusahan lah. Di sinilah kita sama-sama nak membawa masalah ini kepada negara, kepimpinan negara. Kita bukannya nak suruh dia bagi IC. IC ni mungkin pertimbangan lain lah, tapi nak sebut sini yang penting sekali kehidupan mereka tu, kita izinkan dia hidup dalam keadaan manusia biasa, jangan ditahan sampai ada di kalangan mereka yang mati di dalam pusat tahanan 2 tahun, 3 tahun berada di sana. Bayangkan tanpa ada kemudahan makanan, minuman yang proper, tanpa ada kemudahan untuk mereka akses pada kesihatan dan sebagainya. Jadi itulah dalam rangka itulah kita pergi semalam tadi, pergi di hadapan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya menyerahkan memorandum untuk mereka yang ada di Malaysia ni. Jadi itulah lewat sikit. Alhamdulillah pada hari ini kita sambung sikit apa yang digambarkan sebagai kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, kita akan masuk kepada yang kelima. Yang pertama disebut baqiyat salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua disebut sebagai hauqalah. Hauqalah ni la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kafiyah, kalimah kafiyah, ataupun yang ketiga istirja, istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kafiyah, kafiyah ni kalimah kita membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita dah bincang lah kalimah-kalimah itu. Maka yang kelima ini kita nak tengok kepada satu kalimah lagi disebut musabbihah. Kalimah musabbihah ini adalah kalimah yang terkenal pada kalangan kita hari ini, cuma kita tidak begitu memahami akan apa yang berlaku dengan kalimah ini. Ini kalimah-kalimah yang kuat, yang kalimah thayyibah, yang digambarkan juga sebagai kalimah yang mudah untuk diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita mahu melihat tentang bagaimana sedikit sebanyak dia punya kekuatan dia, kefahaman dia dan maknanya dan sebagainya. Dan kalimah musabbihah ini adalah merupakan satu kalimah yang dibaca oleh terkenalnya dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam sebagai Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam bagi Nabi Yunus alaihissalam yang digambarkan oleh para ulama kita disebut kalimah musabbihah, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi inilah merupakan satu kalimah keberuntungan. Kalimah yang besar yang maknanya la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci Allah. Allah tidak ada kelemahan, tidak ada keburukan. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku telah menganiaya diri aku sendiri, telah berlaku zalim. Jadi kalimah ini adalah merupakan kalimah yang diucap oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, dan kalimah inilah yang disebut sebagai kalimah musabbihah, kalimah yang mensucikan, kalimah yang mensucikan. Dan dalam kalimah ini ada perkataan subhanak. Subhanak ini maknanya maha suci engkau. Maha suci engkau ya Allah. Kalimah inilah satu-satunya kalimah yang memberikan kekuatan kepada Nabi Yunus alaihissalam sehingga dia boleh bertahan hidup di dalam perut ikan. Dan kalimah inilah juga sebenarnya kalimah yang digambarkan para ulama sebagai makanan. Jadi kalimah ini menjadi makanan. Makanan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Makanan dan sekaligus menjadi doa, sekaligus menjadi satu permintaan keampunan, bertaubat daripada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi musabbihah ini diambil daripada perkataan musabbihin. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah As-Saffat, surah As-Saffat ayat 44, 43, 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya kamu tidak
ataupun dia tidak termasuk dalam golongan orang musabbihin. Maksudnya golongan orang yang mentasbihkan Allah. Mentasbihkan Allah. Jadi kalaulah sekiranya dia tidak termasuk dalam golongan musabbihin, lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus itu dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sampai hari dibangkitkan. Jadi Allah SWT menggambarkan bahawa kenapa Nabi Yunus AS diselamatkan daripada bencana, daripada 3 kegelapan. Kegelapan digambarkan. Para ulama kita dia menghuraikan kegelapan ni, kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan perut ikan. 3 kegelapan. Dan 3 kegelapan ini adalah akibat daripada Nabi Yunus AS yang meninggalkan kaumnya. Belum masa dia tinggalkan kaum, dia kata dah okey dah, tak adalah nak kata dia nak bertaubat sebagainya. Tapi sebenarnya dia masih lagi ada peluang nak bertaubat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyanjungi, memuji Nabi Yunus kerana dia telah mengucapkan tasbih ini dan menderita dalam kegelapan, 3 kegelapan tadi, termasuklah kegelapan perut ikan tadi. Dan para ulama telah mentafsirkan maksud kata musabbihin. Jadi sebenarnya macam mana kita nak kaitkan dengan akhir zaman ni kan? Akhir zaman. Di akhir zaman ni kita tahu dia akan penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan. Kita lah sendiri kan, susah payah tu salah satu benda, tapi sebenarnya apakah perkara yang boleh merangsang atau menyebabkan perkara yang menyebabkan kita ni terbebas daripada kesusahan-kesusahan. Jadi kalau kita dah baca dah sebelum-sebelum ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu kita dengan Allah. Subhanallah, kita memuji Allah. Susah, payah, ancaman, kita puji Allah. Kita baik sangka dengan Allah. Alhamdulillah, kita menyanjung Allah. Meletakkan Allah sebagai Tuhan yang maha agung, maha mulia. Alhamdulillah, segala puji pada dia. La ilaha illallah, kita ikrar, kita mentauhidkan Allah. Kita ikrar, kita mengesahkan Allah. Kita ikrar, kita beribadah pada Allah. Wallahu akbar, segala-galanya kecil, hanya Allah yang maha agung, maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita sebut pula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kehebatan apa pun pergerakan melainkan dengan kekuatan Allah. Billah, sama Allah. Kemudian kita dah tengok dalam yang kedua, kita bagaimana kita disebut sebagai la haula wala quwwata illa billah. Kalimah-kalimah hauqalah. Kemudian kalimah kita sebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah istirja'. Kalimah kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Maknanya bila kita nak bergerak tu la haula wala quwwata illa billah, nak bergerak dengan kekuatan yang Allah tadi, maka kita nak rasa kita ni milik Allah, semua milik Allah dan semua akan Allah ambil. Semua Allah akan ambil. Kita bincang dah. Kemudian selepas tu kalimah kafiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita diancam. Kita ditakuti. Kita dalam keadaan lemah sangat nak bergerak. So kita tak ada mampu apa melainkan Allah saja yang mencukupkan kita. Allah saja yang mencukupkan kita. Maka yang kelima ni apa? Yang kelima ni ialah kalimah musabbihah. Musabbihah ni ialah kalimah kita nak mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan kita mengaku kita lemah. Dia ada kaitan tadi. Nombor dan keempat ialah kalimah kalimah kafiyah, yang menyempurnakan, yang mencukupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupkan, Allah yang mencukupkan, Allah yang mencukupkan. Allah yang memelihara aku, Allah yang menjaga aku. Ini kalimah tadi kafiyah, yang mencukupkan. Kemudian untuk kita nak betul-betul mendapatkan kecukupan tu, rahmat Allah, mendapat ma'unah, pertolongan Allah, mendapat karamah, kemuliaan daripada Allah tadi, maka kita perlukan kepada satu lagi kalimah. Kalimah apa dia? Kalimah yang menunjukkan kita ni zalim, kita ni lemah dan kita mensucikan Allah. Ini kalimah yang memperkuatkan kalimah-kalimah sebelumnya. Malahan setengah ulama mufassirin menggambarkan kalimah musabbihah ini ialah merupakan kalimah
ataupun disebut sebagai Ismul A'zam. Disebut sebagai Ismul A'zam, iaitu sebagai kalimah yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, termasuk dalam nama-nama Allah yang maha agung. Ismul A'zam. Apa dia Ismul A'zam tu? Antaranya digambarkan oleh para ulama kita bila dia mengatakan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, engkaulah. Mentauhidkan Allah. Jadi Ismul Azam ni maknanya kita mentauhidkan Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, dan kita mengaku kita ni zalim. Jadi kalimah musabbihah ini disebut kalimah musabbihah. Para ulama menganggap ini kalimah musabbihah. Dan daripada mana perkataan musabbihah ini? Daripada ayat Allah surah As-Saffat ayat 143. Apabila Allah menggambarkan falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya Nabi Yunus itu dia tidak termasuk dalam orang-orang yang mentasbihkan Allah. Musabbihin, orang yang menyucikan Allah. Subhanallah tu mentasbihkan Allah, bertasbih kepada Allah. Lalabisa min batni ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap berada di perut itu sampai perut ikan, sampailah hari kiamat, hari bangkit. Jadi Allah menggambarkan dalam surah As-Saffat ini, apakah kalimah yang menjadikan kita ini bebas daripada segala kelemahan-kelemahan, ketidakmampuan, ketakutan, ancaman tadi, dengan kalimah-kalimah sebelum tadi, ialah sifat kita mengaku kita lemah, dhaif, kita banyak dosa, kita ni zalim, kita ni banyak kekurangan, banyak kelemahan. Yang suci, yang besar, yang hebat, yang agung hanyalah Allah. Ini besar ni. Sebab tu digambarkan sebagai musabbihin. Jadi orang yang musabbihin ini dia ada berbagai makna. Apa maksud musabbihin ni? Yang pertama ialah orang yang bertasbih. Orang yang membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu dalam hadis yang lain contohnya, tidak ada perkataan yang ringan tetapi yang suka, Allah suka sangat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kita baca kan. Kita membersihkan, mensucikan Allah. Maksudnya kita mengagungkan Allah juga. Dan kemudian musabbihin juga bermakna orang yang mendirikan solat. Musabbihin, jadi orang yang solat ni juga dipanggil sebagai musabbihin. Orang yang mendirikan solat. Musabbihin juga orang yang mendapat keampunan Allah. Dia bukan saja menyucikan Allah, dia bukan saja solat, dia dapat keampunan Allah. Ini Allah ampunkan dosa dia. Itu musabbihin. Dan orang yang mohon keampunan kepada Allah, orang yang dimurnikan Allah, dibersihkan Allah, dan orang-orang yang berdoa. Jadi maknanya sekiranya Nabi Yunus tidak menjadi golongan musabbihin yang digambarkan tadi, maka Allah kata apa? Dia akan tetap duduk dalam perut ikan sampailah hari dibangkitkan. Maknanya seumur hidup dia duduk kat situ. Jadi kalimah inilah merupakan kalimah yang menyebabkan Nabi Yunus AS menggegarkan arash. Bila kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Kau ya Allah. Sungguhnya Kau yang maha suci, maha agung. Aku ni yang zalim, aku yang zalim. Kita minta ampun pada Allah. Maka kalimah inilah disebut sebagai wa'i. Wa'i, al-wa'i. Disebut al-wa' as-sahih. Al-wa' ni kesedaran. Maknanya orang yang mengucapkan kalimah ini, maknanya dia mempunyai kesedaran yang total. Dialah yang zalim. Dialah yang salah. Dialah yang dhaif. Dialah yang penuh kelemahan. Dialah yang penuh keaiban. Ini perasaan. Al-wa'i. Jadi sebab tu kalimah ini dia tak jadi. Tanpa dengan penyesalan dalam hati, tanpa dengan kerendahan dalam hati, tanpa dengan ketundukan dalam hati dia.
kepada Allah. Jadi kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca tu dengan perasaan rendah diri, perasaan rasa diri banyak dosa, banyak salah. Maka perasaan itu dengan kita memuliakan Allah, maka itulah yang menyebabkan kita kata Nabi Yunus dibebaskan dan kita juga akan dibebaskan. Dibebaskan daripada kita kata kelemahan kita, keaiban kita. Kita banyak bawa keaiban kan? Bawa kelemahan kan? Baca. Baca. Jadi insya-Allah ni salah satu daripada amalan-amalan Al-Mahdiyin. Jadi amalan Al-Mahdiyin ni zikir berapa kali ni saya tak akan bagi kat sini lah. Saya tak akan bagi kat FB ni. Saya akan bagi dalam pertemuan sisi. Bila kita bertemu, kita bila berkumpul, saya bagi. Dia ada amalan dia. Para pejuang, amalan para pejuang di zaman di Nusantara ni dia ada amalan. Salah satunya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni secara khusus saya akan bagi bila kita bertemu. Tapi nak sebut sini kita boleh baca. Bacalah sebanyak-banyak ni. Tetapi baca dengan penuh perasaan kerendahan hati. Dengan kezaliman diri sendiri. Dan apabila kita melihat akan apa yang dipanggil zunnun wa zannun iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaih. Ini surah Al-Anbiya. Allah menggambarkan kepada kita dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus ketika dia pergi ke dalam keadaan marah, dia meninggalkan dia punya kaum dia keadaan marah. Jadi Nabi ini dia kena sabar, dia tak boleh marah tu pun dah Allah hukum dah. Bukan dia pukul orang, dia curi, dia marah. Jadi susah nak jadi Nabi ni. Hati kena bersih betul-betul. Itu kelebihan Nabi dan Rasul. Jadi Zunnun wa zannun iz zahaba, maka dia keluar, dia meninggalkan mughadiban dengan keadaan perasaan marah kan, fazanna an lan naqdir alaih, dan lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyempitkan dia. Jadi bila kita marah kat orang, ini pengajaran untuk saya jugalah, untuk tuan-tuan sekalian. Bila kita marah kat orang, kita ingat Allah akan susahkan kita. Kita betul. Kita marah kat orang, kita ingat kita betul. Kita ingat kita betul, orang lain salah. Kita marah kat dia. Marah tu pun boleh menjadi asbab hukum Allah. Marah. Jadi tu sebab tu bila disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ni zalim. Marah tu zalim. Salah satu. Jadi apabila kita melihat dia meninggalkan kaumnya, bila dia beritahu azab akan turun, maka dia tinggalkan. Maka dia pun berjalan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus sempat melihat ke langit. Dia sambil jalan, dia tengok, dia tahu azab nak turun. Dan dia menyaksikan tanda-tanda azab Allah. Adalah tanda-tanda wibut hujan ke nak turun. Padahal tidak lama selepas pemergian Nabi Yunus, kaumnya bertaubat dan Allah menarik azabnya. Jadi tanda-tanda azab dah ada dah. Tanda-tanda azab dah ada. Maknanya pengajaran paling besar di sini ialah apabila kita buat dosa, kita mesti mengaku kita berdosa dan mesti menyesal kita berdosa. Mesti menyesal. Menyesal dosa kita, kezaliman kita, kemudian kita tengok kehebatan Allah. Kita mensucikan Allah. Kita bertasbih kepada Allah. Jadi sebab tu sebenarnya saya sebut yang lepas kita akan bincang Ismul Azam hari ni kan. Tapi bila saya fikir balik sebenarnya Ismul Azam ni dia bukanlah sesuatu yang boleh kita bincang tanpa persiapan. Siapa persiapan? Nabi gambarkan contohnya kan, satu ketika Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat tengah tahajud, sahabat tengah sembahyang tahajud. Kemudian Nabi tengok, Nabi dengar sahabat ni berdoa. Allahumma inni as'aluka annaka anta anta rabbuka. Allahumma inni as'aluka annaka anta la ilaha illa anta. Allahumma salli ala Muhammad.
Ada dia panggil Al-Ahad, Al-Wahidun Ahad, As-Samad, Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi berhenti dengar sahabat baca kalimah ni. Maka Nabi tanya, siapa ajar? Nabi tak ajar lagi. Nabi belum ajar lagi. Tapi tanya sahabat, siapa ajar kalimah ni? Allahumma inni as'aluka annaka antallah allazi la ilaha illa anta al-wahid al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi kata apa? Siapa ajar kamu kalimah ni? Maka sahabat pun tercenganglah, diam. Sahabat tu Allah ilhamkan kat dia kan benda tu. Maka Nabi pun kata, siapa yang baca yang ini, maka Allah pasti memberikan apa yang dia minta selepas tu. Pasti, kata Nabi. Sebab di dalamnya ada Ismul A'zam. Ada nama Allah yang agung. Yang mana satu? Banyak kat situ kan. Allahumma inni. Allah tu pun Ismul Azam juga. Imam Ghazali, Allah tu Ismul Azam. Allahumma inni as'alku annaka antallah. Annaka antallah. La ilaha illa anta. Al-Wahid. Al-Wahid nama Allah juga. Al-Ahad nama Allah. As-Samad. Allazi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi siapa yang baca ni, lepas tu minta doa apa-apa, Nabi kata Allah makbulkan. Sebab ada Ismul Azam. Tapi kita baca kadang tak dapat pun. Kenapa agaknya? Ialah Allah bagi juga, tapi Allah bagi lambat sikit. Kenapa? Salah satunya sebab kita tidak merasai hakikat Ismul Azam. Ismul Azam ni dia bukan hanya sekadar kita kata nama Allah tu. Kita tahu, nama Allah ni Ya Hayyu Ya Qayyum Ismul Azam. Nanti kita akan bincang. Tajuk Ismul Azam kita akan bincang. Dia ada amalan dia. Jadi, bagi Nabi Yunus AS, Ismul Azamnya yang menyebabkan dia boleh tersamat daripada hukuman Allah itu, ataupun kita kata daripada perut ikan itu, ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Ismul Azam. Dan dalam kisah Nabi Yunus ini, kenapa ini menjadi Ismul Azamnya? Kerana dia tinggalkan umat dia dalam keadaan umat dia nak bertaubat. Umat dia nak bertaubat. Agaknya bila dah tengok awan dah berkumpul, dah tengok langit dah gelap, dah tengok angin dah mula datang. Agaknya dah mula nampak ribut dah mula nak datang sampai kan. Dah nampak. Maka umat Nabi Yunus AS angkat tangan sujud. Cari Nabi Yunus. Mana Nabi Yunus? Mana Yunus? Kami nak bertaubat. Mana dia Yunus? Agaknya ketika itu. Kan? Tetapi cari Nabi Yunus tak ada. Maka mereka dah tak ada dah tempat nak mengadu. Nabi dah tak ada. Rasul dah tak ada. Maka mereka pun sujud rokok pada Allah. Menangis, menyesal. Menyesal dan bertaubat. Allah ni maha menghukum. Al-Muntaqim. Maha mengazab. Tetapi Allah maha pengampun. Allah maha pengasih. Dia sempat minta ke Allah. Maka Allah ampunkan dosa umat Nabi Yunus. Maka Allah pun angkat semula azab. Tak jadi azab. Nabi Yunus pula, dia dah tinggalkan umatnya. Dia ingat dia dah okey. Tapi dia marah. Dia tinggal dengan keadaan marah. Apalah kamu umat aku ni, contohlah macam kita lah. Dah dakwah, dah cakap macam-macam. Tak mau juga sampai Allah nak bagi azab dah. Maka dia pun jalan. Sepatutnya dia tak belum jalan lagi. Tengok dulu kan. Jadi dia pun jalan. Bila jalan tu, maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam surah Al-Anbiya ini, dan ingatlah kisah Zunnun, Nabi Yunus, iaitu ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dia tinggalkan umat dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkan dia, kami tak akan mempersulitkan dia. Ingat bila lari keluar daripada azab Allah tu, maknanya Allah Tuhan azab tu keluar cepatlah. Maknanya senanglah keluar supaya senang. Tapi rupanya Allah hukum Nabi ni status Nabi lah. Status Nabi. Jadi Nabi ni terus melanjutkan perjalanannya. Dia penuh yakin bahawa dia tidak akan terkena azab. Padahal Allah telah membuat bencana
untuk Nabi Yunus diberikan pelajaran yang amat berharga, iaitu satu tragedi di laut yang mana akhirnya dia telah dicampak ke dalam laut dan ditelan oleh ikan. Ditelan oleh ikan. Fanada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kegelapan perut laut, perut ikan. Dalam kegelapan perut ikan itu, Nabi Yunus menyeru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Tuhan, melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya aku zalim. Engkau yang Maha Suci, aku zalim. Jadi dia pun menyebut kalimah itu bertalu-talu. Maka Nabi Yunus mengalami keadaan yang mungkin tidak boleh nak selesai. Dia masuk perut ikan ni kira matilah, habislah. Kan? Nabi Yunus pernah tak boleh buat apa-apa. Maknanya keadaan tak boleh nak buat apa-apa. Akal fikirannya dah buntu, nak keluar macam mana ni dah kena telan, kan? Seluruh anggota tak bermaya, tak ada makanan, tak ada minuman. Nak makan apa dalam tu, kan? Fikiran benar-benar sudah dalam keadaan gelap gelita. Tidak nampak jalan keluar. Tinggallah hatinya sahaja yang masih berfungsi. Jadi daripada sejarah Nabi Yunus ini, apakah yang menyelamatkan beliau daripada kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam, bagaimana yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, mentafsirkan kegelapan yang dialami pada itu. Tak boleh nak buat apa dah, nak keluar tak boleh, nak makan najis apa semua kotor. Bayangkan kadang itu, kan, macam mana agaknya dia nak selamatkan diri dia ni. Semua habis, tak boleh, tangan tak boleh buat apa, mata tak nampak, mata tak berfungsi, telinga pun tak boleh nak buat apa-apa dah. Semua anggota dah terdiam, kecuali hanya hati yang berfungsi. Jadi tuan-tuan, apa peranan kalimah musabbihah ini? Kalimah musabbihah ni adalah apabila keadaan yang dah maksima di akhir zaman ini, keadaan maksima, mata pun dah tak boleh nampak, telinga pun dah tak boleh fungsi, mulut tak boleh buat apa, hidung pun dah tersumbat dengan bau busuk, tak boleh buat apa, dalam keadaan dalam perut ikan, dalam keadaan semua dah terdiam, tak boleh, gelap gelita, tak ada jalan keluar, buntu, tak ada apa-apa, dah tak boleh nak keluar dah. Masalahnya hebat sungguh, masalahnya ujian akhir zaman. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat, tak boleh nak keluar dah, tunggu maut je lah, tunggu mati je lah gitu. Maka dia pun hanya satu je yang dia boleh ada berfungsi, yang lain semua dah, tangan dah tak boleh, kaki dah tak gerak, apa semua dah tak gerak, yang boleh hanyalah hati. Apa dia hati kita? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang pertama, dia mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta. Yang pertama sekali, kita mentauhidkan Allah. Jadi apabila kita kena buntu, dia kelilingi, katalah tentera Dajjal lah kelilingi kita, apa semua, yang pertama sekali kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan la ilaha illa anta, ataupun kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, kita mensucikan Allah. Subhanaka. Apa subhanaka? Maha suci Engkau. Maknanya hati kita baik sangka dengan Allah. Hati kita baik sangka dengan Allah. Gelap gelita, ancaman maksima, ketakutan maksima, kelaparan maksima, kehausan maksima, ditangkap, nak dibakar, nak dibunuh, nak digantung, nak disiat ke kulit kita, nak dicampakkan kita dalam pada binatang buas, macam-macam nak buat. Maka kita tidak buruk sangka pada Allah. Subhanaka. Apa pun kita kata maksima. Macam Nabi Yunus, maksima dalam perut ikan tu, dah kita kata habis dah hukum, nak kena tinggal, nak tunggu asid kena kat dia, mati cair jadi makanan perut ikan, kan? Masuk dalam perut ikan, mati lah lepas tu, kan? Oksigen pun tak ada, lama-lama oksigen tak ada, makanan pun tak ada, minuman pun tak ada, kan? Ubat-ubat lagi tak ada, banyak bakteria tu, coronavirus semua ada dalam tu. Varian A, B, C, D sampai Z semua ada dalam perut ikan. Semua jenis bakteria ada dalam tu.
Tu tak sebut lagi cacing dia, tak sebut lagi macam-macam lah. Binatang apa semua dalam perut ikan, bayangkan. Gelap, tangan tak boleh buat apa, kaki tak boleh buat apa. Mata tak nampak, gelap, 3 kegelapan, gelap perut, gelap laut, gelap malam, kata Ibn Abbas. Dalam keadaan dah tak boleh buat apa. Apa seorang yang beriman buat? Yang pertama, dia tetap mengesakan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap mengesakan Allah. Ini pelajaran bagi kita. Kita tetap mengesakan Allah. Tetap la ilaha illa antas, la ilaha illa anta. Antallah al-wahid, al-ahad, as-samad. Jadi yang pertama sekali tetap mengesakan Allah. Maknanya genting macam mana pun keadaan kita di akhir zaman ni, kita kena tetap mentauhidkan Allah. Ini penting. Ini penting ni. Pengajaran dia. Kemudian kita jangan buruk sangka dengan Allah. Subhanaka. Subhanak. Subhanaka. Kita mensucikan Allah. Ya Allah, akulah yang bodoh, akulah yang jahil, akulah yang takut, akulah yang zalim. Akulah yang penuh dengan kelemahan, akulah yang penuh dengan keaiban. Kaulah yang maha suci, kaulah yang maha bersih daripada kelemahan, kau yang maha hebat, kau yang maha agung. Yang kedua, kita mensucikan Allah daripada kelemahan yang kita nampak kat depan kita. Apa kelemahan? Mata dah tak boleh nampak, telinga dah tak boleh dengar, lidah dah tak boleh cakap, tangan dah tak boleh bergerak, dah kena ikat dah. Kaki dah kena ikat, tak boleh. Kita sentiasa baik sangka dengan Allah. Ini penting ni. Ini poin-poin bila kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kita kena faham ni hakikat ni. Barulah perkataan itu menggegar arash. Tiang-tiang di aras gegar dengan perkataan itu. Dengan kalimah musabbihah ini. Gegar dia. Kenapa? Bila kita membacanya, mengucapkannya dalam hati, mulut tak nak ucap pun tak boleh dah. Mulut pun dah kena ikat, mungkin dah kena bergunting dah kita punya lidah. Mungkin dah kena cabut dah gigi kita. Dah sakit yang sangat-sangat, dah tak boleh nampak lepas dah. Tak ada apa dah. Dajjal, orang-orang ni semua dah keliling kita, dah nak bakar dah kita ni. Kita tidak buruk sangka dengan Allah. Kita masih baik sangka dengan Allah. Subhanakallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Kita baik sangka dengan Allah. Apa lagi kalau kita sedang dalam ujian ke? Ujian macam-macam ujian. Kita baik sangka dengan Allah. Subhanak, subhanak. Tidak ada ilah melainkan Allah. Kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kita mengagungkan Allah. Kita pun, kita kata Allah maha suci. Aku baik sangka dengan Allah. Tuan-tuan, janganlah kita buruk sangka dengan Allah. Walaupun sikit. Jangan. Sebab Allah maha baik. Tidak layak bagi Allah keburukan. Tidak layak bagi Allah sangkaan buruk. Sikit pun. Dia pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dia kasih dua kisah. Kisah dua orang. Yang dah masuk neraka. Dua orang ni, dia ada dosa yang dia tak bertaubat, masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala panggil, suruh malaikat ambil dua orang ni. Dikisahkan Nabi SAW. Maka dua orang tu datang, naik. Maka dua orang ni Allah naikkan tu, saya pun tak ingat tapi sebab sini akhirnya Allah SWT kata patah balik, campak balik kat dalam neraka. Macam itulah lebih kurang. Kemudian yang seorang tu jalan perlahan, slow. Bila dia panggil, apa kamu nak? Apa kamu nak cakap? Ya Allah, kami tak apa-apa, memang kami dosa, kami layak masuk neraka, memang kami tak boleh apa, ya Allah, tunduk, malu kat Allah. Allah kata apa? Perintah. Masuk balik neraka. Masuk neraka balik. Pergi sana, masuk neraka. Lebih kurang itulah. Kita kata. Lepas tu yang seorang tu kata Nabi jalan perlahan jalan-jalan tengok belakang. Jalan-jalan tengok, bukan nampak Allah, dia nampak cahaya je kan. Jalan-jalan tengok belakang, Yang seorang pula, bila Allah perintahkan masuk, pergi sekali, kan. Terus dia patah balik, lari selaju yang dia boleh, terkedun dalam Jahannam. Allah perintah dia turun ni, terkedun dalam Jahannam, laju saja. Maka seorang jalan pelan-pelan dan seorang laju. Maka Allah perintah, panggil semua, dua-dua sekali lagi. Allah maha mengetahui, Allah nak ajar kita ni. Dalam kisah ni Allah nak didik kita, nak ajar kita. Allah maha mengetahui, maka Allah bertanya, kenapa kamu jalan lambat-lambat?
Kan aku suruh masuk neraka, jalan lambat-lambat buat apa? Lebih kurang itulah bahasa kita. Maka kata dia, ya Allah, sungguh-sungguhnya bila engkau panggil aku naik ni, aku seronok sangat. Aku seronok sangat, tentu engkau nak ampunkan aku. Tentu engkau nak ampunkan aku. Tiba-tiba bila engkau perintahkan aku patah balik ke neraka, aku tetap baik sangka kat engkau. Tentu engkau nak ampunkan aku. Kalau tidak, aku tak panggil. Aku berjalan pelan-pelan, mudah-mudahan engkau panggil aku keluar daripada syurga. Keluar daripada neraka. Kan? Engkau baik sangka dia kat Allah. Tentu engkau nak ampunkan aku, ya Allah. Tentu engkau. Dia malu. Aku tahu aku banyak dosa. Malu pada Allah. Yang seorang lagi engkau, kan? Allah maha mengetahui, tapi Allah nak mengajar kita. Kata, ya Allah, apabila engkau panggil pada aku, panggil menghadap, aku tahu tentu engkau nak menghukum ataupun nak menghisap aku sekali lagi. Dan aku tahu aku lemah dan malu. Ya Allah, aku tak rela dimurkai oleh engkau 2 kali. Kan? Aku tak rela engkau murka ke aku. Aku lebih rela masuk dalam neraka daripada mendapat permukaan engkau. Engkau tidak layak untuk dimurkai, memurkai. Macam itu. Biar aku yang hina sangat ni. Engkau yang maha hebat, macam itulah. Dia baik sangka dengan Allah. Baik sangka, tak sanggup kena marah 2 kali. Sebab dia tak mahu. Kan? Dia tak mahu kejahilan dia, keburukan dia menyebabkan dia dimarah 2 kali. Allah ni maha murka. Kan? Kalau marah dia, kata, ya Allah, aku dah tahulah aku jahat. Engkau yang maha baik. Engkau yang maha sempurna. Maka aku lompat supaya tak perlulah engkau murka-murka. Aku baik sangka kat engkau, ya Allah. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala, Allah perintah dua-dua diampunkan, dibebaskan, masuk dalam syurga. Kerana baik sangka pada dia. Ini Nabi SAW nak ajar kita, nak didik kita lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalimah musabbihah ini bukan sahaja kalimah yang menyebabkan kita ni mengakui, mentauhidkan Allah, tapi kita membersihkan, mensucikan buruk sangka kita, su'urzon kita. Sentiasa baik sangka, ya Allah aku redha, ya Allah aku sabar, ya Allah aku ikhlas, ya Allah aku redha, aku sabar, aku ikhlas. Aku redha, aku sabar, aku ikhlas, ya Allah. Allah bagi ujian di akhir zaman macam-macam kan. Subhanakallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Kita baca tu subhanallah. Jadi Allah SWT meredai kita. Kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin itu kalimah penyesalan. Kita menyesal. Jadi sebab itulah kita lihat di sini apabila Nabi Yunus alaihissalam membacanya dengan sepenuh kesedaran, sepenuh hatinya. Sepenuh hati, dia tak salahkan Allah. Dia tak salahkan Allah, dia tak burukkan Allah, dia tak kata tak patutlah aku dah buat dakwah ni. Siang malam pagi petang buat dakwah apa sebab aku dah buat sampai nak turun azab, aku tinggalkan. Aku tinggalkan kaum aku. Patutnya dia kata aku ni okeylah. Tak, dia tak. Dia kata aku ni zalim. Aku ni ada buat salah. Aku ni ada buat lemah. Maka Allah SWT mengampunkan dia. Kita lagilah banyak salah kita buat. Lagilah banyak lemah kan. Jadi Nabi Yunus ketika mengucapkan itu dengan sepenuh hati dia. Dan membawa ke, walaupun ke dalam satu alam yang gelap. Dalam perut ikan. Terasa berat bagi Yunus. Berat sangat masuk dalam perut ikan. Ditelan. Menghadapi suasana yang susah. Maka dia pun bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi la ilaha illa anta ni ialah kita mentauhidkan Allah. Jadi pengajaran kita ni macam mana kalimah ni nak jadi ismul azam. Macam mana kalimah ni nak menjadi punca kekuatan dan keberkatan dan makbulnya doa. Makbulnya doa dan menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita membacanya dengan perasaan rendah diri pada Allah, perasaan mengagungkan Allah. La ilaha illa anta ini kita merasakan bahawa kita hanya meletakkan Allah sebagai Tuhan kita, Rabb dan Ilah. Dan tidak ada yang akan aku sembah melainkan Kau, ya Allah. Tidak ada yang akan menolong aku melainkan Engkau, ya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan sakit. La ilaha illa anta. Tidak ada yang menyembuhkan sakit kecuali Engkau, ya Allah. Di akhir zaman kita sakit.
Tak ada yang boleh melepaskan kesakitan melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada yang boleh menyelamatkan kami, aku melainkan Engkau ya Allah. Tiba-tiba ada orang kepung kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang boleh selamatkan ya Allah, Engkau sahaja ya Allah. Kemudian tidak ada yang memberi rezeki melainkan Engkau, tidak ada yang memberikan jalan keluar melainkan Engkau. Ini la ilaha illa anta. Hanya Allah sahaja yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh bagi rezeki, yang boleh tolong kita. Maknanya, kalau kita tak keluar lagi daripada masalah kita, maknanya Allah memang mahu kita berada dalam masalah itu dan kita nak kena sabar, redha dan kita kena ikhlaskan diri kita. Terus mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya kalau hari ni kita ada masalah kan, apa masalah kita? Mungkin kita tak ada makanan, tak ada minuman, mungkin kita tak ada kerja, susah hati kita. Maka sesungguhnya kesusahan, ancaman, itu semua dengan izin Allah. Allah memang nak bagi ke kita. Kenapa? Banyaklah sebabnya. Tetapi apa pun kita baik sangka dengan Allah. Itu orang beriman. Maka Allah akan lepaskan kita. Allah akan lepaskan kita pada masa selepas itu. Subhanak, Maha Suci Allah. Kalimah yang menyatakan kesucian Allah, kehebatan Allah, kebersihan Allah. Maka Allah bersih daripada sangka buruk kita. Allah bersih daripada sangka buruk orang yang putus asa. Allah bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Allah bersih daripada segala sifat kebencian. Sebab tu Allah kata, aku telah mengharamkan zalim, berlaku zalim kepada hamba-Ku. Allah mengharamkan zalim kepada hamba-Nya. Allah boleh tak benar-benar buat zalim? Boleh, dia Tuhan. Dia punya, dia boleh buat kalau dia nak. Tapi dia nak mengharamkan zalim. Dia tidak akan berlaku zalim. Nampak? Ini kata, Subhanak, Subhanallah. Allah bebas daripada buruk sangka. Kita buruk sangka dengan Allah. Kalau kita buruk sangka dengan Allah, Allah tetap hebat dan agung. Allah tetap bersih daripada segala kelemahan kita, hati kita yang kotor. Jadi apabila bertanya dalam hati kita, satu perkataan, kenapalah aku jadi macam ni? Kenapalah kau turunkan susah? Kenapalah kau jadikan aku lemah? Kenapa? Tanya ke Allah. Kan? Kenapalah susah aku ni, ya Allah, aku dah semayang, aku dah puasa, aku dah buat macam-macam. Kenapalah aku sakit juga, aku dah pergi haji banyak kali, aku umrah tapi aku sakit kaki aku. Kenapa ya Allah? Bila kita tanya kenapa tu, maknanya kita ada buruk sangka dengan Allah. Masih ada lagi buruk sangka pada Allah. Inilah kelemahan seorang hamba. Allah maha baik, Allah tak akan menzalimi hamba-hambanya. Ini kalimah ni yang menunjukkan bagaimana bersihnya hati Yunus AS. Dalam keadaan penuh dengan kesusahan, duduk dalam perut yang gelap gelita, perut ikan tadi, masih lagi baik sangka dengan Allah. Masih lagi puji Allah. Dan masih lagi mengaku dirinya lemah. Dia tak ada sikit pun rasa dirinya baik, melainkan apa yang Allah bagi kat dia itu baik. Dia tak rasa dirinya hebat. Aku dah banyak dakwah, aku dah banyak sembahyang, aku dah banyak puasa. Ya Allah, aku dah buat macam-macam, aku dah sedekah, aku dah buat masjid, macam-macam aku dah buat. Kenapa engkau bagi aku susah? Ini buruk sangka. Buruk sangka. Jadi, kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini adalah kalimah yang membersihkan segala buruk sangka kita. Dalam keadaan kita susah. Di akhir zaman ni akan susah ni. Jadi jangan sikit pun ada buruk sangka. Baik sangka ke Allah sentiasa. Kan? Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kita mengaku kita yang salah, kita yang lemah. Ini adab kita pun macam itu. Adab pun macam itu. Sebenarnya kalau kita tak mengaku kita lemah, kita rasa kita lah pandai, kita lah hebat, kita lah kuat, itu dosa. Dosa. Ujub. Jadi orang yang beriman tadi, dia mengakui kelemahan diri dia, dia mengakui dia tidak ada apa-apa pun melainkan apa yang Allah bagi pada dia. Dia tidak sombong depan Allah, dia mengaku kelemahan dia, dia mengaku kekuatan Allah. Jadi inilah inni kuntu minaz zalimin ini, itulah kalimah istighfar. Jadi bila Allah bagi susah kat kita, kita tahu ada sebab kelemahan kita, ada sebab dosa kita, ada sebab kafarah. Jadi kita pun apa? Kita pun istighfar. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang lemah ya Allah, akulah yang zalim ya Allah, akulah yang penuh dengan keaiban ya Allah.
Ya Allah, akulah yang hina, ya Allah, engkau yang agung, maka kita pun mohon ampun. Ini kalimah mohon ampun. Jadi bila kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka itulah kalimah mohon ampun pada Allah atas dosa kita. Mohon ampun kepada Allah atas dosa kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan sambung lagi kisah-kisah musabbihah ini. Kita baru pergi kepada makna-makna dia, hakikat dia tadi. Jadi maknanya saya nak cuba ringkaskan kat sini dalam beberapa bulan. Lepas ni kita besok insya-Allah kalau ada izin kita akan bincang tentang bagaimana dahsyatnya kalimah. Dahsyat kalimah ni. Dekat mana nak guna dia. Dan macam mana Nabi Yunus guna. Jadi kita sebut sini yang pertama tuan-tuan, cara mukalimah kepada Ismul Azam. Lepas ni kita akan bincang tajuk Ismul Azam. Mukadimah Ismul Azam ni, kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Bila kita ni hamba, kita semua lemah. Semua penuh kelemahan. Semua penuh kehinaan. Semua penuh dengan kekurangan. Penuh dengan menganiaya diri kita sendiri. Kezaliman kita. Maka di manakah hakikat Ismul Azam itu? Ialah apabila kita merasai kita hamba Allah tu yang agung. Dia bermula kat situ. Kat situ dia bermula. Maknanya kita kenal Allah. Jadi dia bukan kita zikirkan, okey baca kalimah musabbihah ini 1000 kali, nanti Allah bagi sekian. Dia bukan masalah baca. Baca ni boleh buat juga, Allah bagi juga. Allah bagi. Tapi masalah yang sebenarnya, perkara yang asas kepada kalimah-kalimah thayyibah ini, ialah kita ingin merasai bahawa kita hamba yang lemah, yang hina, yang memerlukan Allah. Dan Allah yang maha agung, maha mulia, yang tak pernah buat salah. Allah tak pernah buat salah. Kita buat salah. Allah tak pernah buat dosa. Allah tak pernah menzalimkan siapa-siapa. Jadi kita yang menzalimkan diri kita sendiri. Maka bila kita memahami hakikat itu, hakikat rububiyah, uluhiyah, hakikat Allah sebagai Rabb kita, ilah kita, hakikat Allah sebagai Tuhan tadi, dan kita sebagai hamba yang memerlukan Allah, maka di situ baru Ismul Azam berperanan. Di situ baru kalimah-kalimah thayyibah itu akan berperanan. Barulah kalimah thayyibah itu akan memberi kesan kepada hati kita. Memberi kesan kepada kehidupan kita. Dan akhirnya memberi kesan kepada persekitaran kita. Sampai api boleh jadi sejuk. Api boleh jadi sejuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan? Ibrahim alaihissalam. Api jadi sejuk. Allah perintah api jadi sejuk. Baru kalimah tu menjadi ada penuh dengan kekuatan. Biiznillah. Apabila hati itu benar-benar memahami keagungan Allah, mentauhidkan Allah. Hati yang kenal Allah. Bukan setakat baca je. Kalau baca, kita akhir zaman ni baca, mungkin dapatlah, mungkin tak dapat. Kan? Tapi bila hati kita bersama Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan pertolongan dia. Kan? Antaranya kalimah la haula wala quwata illa billah. Antara kalimah-kalimah yang disebut dalam doa Nabi Musa. Dia baca la haula wala quwata illa billah, antaranya dia ada doa panjang yang belakang tu kan. Dia pun ketuk laut. Laut terbelah bersama kalimah la haula wala quwata illa billah. Terbelah laut. Nampak? Jadi bukan macam kita baca perkataan doa la haula wala quwata illa billah, kita ketuk apa pun tak jadi apa. Sakit je lah. Tangan kita sakit ketuk batu. Batu tak pecah pun, tak terbelah. Laut lagi tak terasa apa, kita ketuk, percek gitu kan. Sebab kita tak ada keimanan, kita tak ada keyakinan. Tapi kita nak kena nampak Ismul Azam dia bermula di situ. Dia bermula dengan keyakinan. Dia bermula dengan kebersihan hati bersih, fitrah yang salimah. Kemudian selepas itu diproses hingga akhirnya menjadi satu pemikiran dengan penuh iman, hati yang penuh iman. Jadi ini proses akhir zaman ni. Disebut Al-Mahdiyin. Baru Allah bagi ma'unah dan karamah. Baru Allah bagi pertolongannya dan kemuliaan. Kalau tak dapat kita.
dapat pahala insya-Allah. Allah tolong juga. Allah tolong tapi tak macam pertolongan yang hebat yang orang menjadi aulia Allah lah. Jadi begitu dengan perkataan musabbihah. Musabbihah ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini perkataan ni, kalimah yang agung yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ajar kita, malah Nabi sebut dalam hadisnya, sesiapa yang baca kalimah ini, dia baca kalimah dengan sepenuh hati maknanya tadi tu, maka dia doa minta Allah pasti bagi. Yunus, Allah lepaskan daripada perut ikan. Lepaskan daripada kegelapan dan tak nampak nak selesai masalah. Jadi sebab tu pada malam ini, daripada petang ini, mari sama-sama kita merasai akan hakikat perlunya kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan keyakinan kita, hubungan kita dengan Allah. Dan untuk meningkatkan iman dan yakin tadi, kita perlu kepada hati yang bersih. Hati yang bersih. Macam mana nak bersihkan hati ni? Kita nak bersihkan hati ni, kita tengok dosa kita, perlahan-perlahan kita tinggalkan dosa kita. Dosa kita tu kita tinggalkan satu-satu. Jangan nampak dosa tu kecil. Alah kecil je dosa ni, tak apa nanti nanti kita boleh minta ampun. Jangan nampak dosa kecil itu remeh. Jangan nampak dosa besar tu baru nak fikir. Tak. Dosa kecil lagi kita dah tengok. Dosa besar lagi lah. Jangan nampak benda yang makruh itu, tak apalah buat tu tak dapat pahala, tinggalkan dapat pahala. Jadi aku buat ni pun makruh je. Makruh ni apa? Dalam syariatnya kan, buat tak dapat apa-apa, tapi tinggalkan dapat pahala, makruh. Sunat, buat dapat pahala, tinggalkan tak dapat apa-apa, tak kena apa-apa. Jadi makruh ni alah tak apalah, buat ni makruh je kata. Jangan pandang remeh dengan makruh, tinggalkan makruh. Jadi syubhat, benda yang tak jelas, halal dan haram, tinggalkan benda yang syubhat. Apa benda yang syubhat? Benda yang kita tak tahu baik buruk, syubhat lah. Ada orang enjet jadi kuat, ada orang enjet mati, syubhat lah tu, tak tahu betul ke tak betul. Ada orang enjet sihat, ada orang enjet sakit, syubhat. Benda yang syubhat, tak tahu. Nabi kata syubhat tinggalkan. Baik, jadi sebab itulah kita tengok, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagikan sedikit sebanyak. Ini satu lagi, kalimah keberuntungan, kalimah kebahagiaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali-kali kita amalkan. Bacalah 33 kali ke. Tiap-tiap pagi. Kan, tiap-tiap petang atau bila kita ingat baca. Sambil kita menghayati kisah-kisah yang telah kita sebut dan kisah yang akan kita sebut insya-Allah. Maka bila kita memahami hakikat, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan luar biasa. Nanti kita akan bincang ni, insya-Allah adalah kisah-kisahnya tentang kekuatan kalimah ini yang telah Allah tunjukkan di dalam sejarah. Yang kita boleh belajar dan kita boleh baca dari kisah-kisah yang ada, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keampunan pada kita. Segala kelemahan kita jadikan sebagai satu pengajaran lah. Kita belajar daripada kelemahan kita, dosa kita. Kita cari jalan nak tinggalkan dosa, dan kemudian kita cari jalan untuk bina kekuatan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah sunuraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadi fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.